Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyentuh sedikit Saya bukan review Dia macam borak sikit lah tentang buku ni, Uwais Al-Qarni ni. Dia ditulis oleh Maulana Uwais Ahmad Akhtarul Qadri. Dia nama dia. Siapa dia ni? Dia kerja sebagai ahli sains dan jurutera bioperubatan. Tetapi sejak umur dia 13 tahun dia dah beri ceramah ke orang. Umur dia 11 tahun dia dah mula mengkaji tentang Islam. Dia ni hafaz Al-Quran. 30 juz Al-Quran tu dia hafal semua. Dia orang Afrika Selatan. Macam mana tu? Dia genius. Dan buku Uwais Al-Qarni ni dia kaji juga. Dan kalau kita tengok buku dia tu, kat bawah-bawah ni semuanya ada apa? Ada nota kaki dia. Nota kaki dia. Jadi dia buatlah satu biografi ringkas melalui pengkajian dia tentang Uwais Al-Qarni ni. Dia diterjemahkan oleh Najibah Abu Bakar. Najibah Abu Bakar ni. Okey. Saya bukan ustaz, jadi saya takutlah nak borak macam tu je secara ni. Saya takut ada salah, jadi saya baca teruslah daripada buku ni tentang siapa Uwais Al-Qarni ni, apa semua. Dia jadi lebih confident sikit lah sebab Uwais Al-Qarni ni adalah makhluk yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi para sahabat terkejut. Dia macam, siapakah makhluk yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ada hadis dia kat sini. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyampaikan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi dan Maha Berkuasa mencintai seorang makhluk yang bertakwa, ikhlas, tersembunyi dan suci. Siapakah makhluk itu? Wajahnya diliputi debu, rambutnya kusut masai dan perutnya kosong. Jika dia meminta izin untuk masuk ke istana pemerintah, dia tidak akan diberi izin. Jika dia masuk meminang seorang wanita baik-baik, nescaya pinangannya akan ditolak. Apabila dia meninggalkan dunia ini, kehadirannya tidak dirindui. Orang tak ada rindu pun kat dia. Tak rindu pun. Orang kat dunia ni lah tak rindu pun kat dia. Jika dia pergi ke mana-mana, kehadirannya tidak disedari. Orang tak tahu pun. Jika dia jatuh sakit, tiada orang yang menjaganya. Dan jika dia mati, tiada orang yang mengiringinya ke perkuburan. Apa dia meninggal? Dia meninggal, tak ada orang yang nak iringi. Beribu-ribu orang meninggal, tak ada. Tak ada orang. Tapi dia adalah makhluk yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makhluk yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila mendengar hadis ini, para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah kami dapat mencari orang yang memiliki ciri-ciri yang diceritakan?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Uwais Al-Qarni lah orangnya. Dalam kurungan, yakni yang menepati ciri-ciri tersebut. Mereka bertanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah Uwais Al-Qarni? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, dia berkulit gelap, berbahu bidang dan sederhana tinggi. Warna kulitnya hampir sama dengan warna tanah. Janggutnya menyentuh dada, matanya sentiasa memandang ke bawah, ke arah tempat sujud. Dia tundukkan je pandangan dia. Dan tangan kanannya diletakkan di atas tangan kiri. Dia berterusan menangisi dirinya sendiri sehingga air mata yang mengalir menyebabkan bibirnya bengkak. Dia memakai pakaian daripada bulu dan terkenal dalam kalangan penduduk langit. Sekiranya dia berjanji dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya dia akan menunaikannya. Di bawah bahu kirinya terdapat satu tompok berwarna putih. Tompok berwarna putih kat bahu kirinya. Dalam buku ni juga dia tuliskan tompok putih tu. Penulis ni dia mengkaji, dia percaya tompok putih itu adalah bekas kusta, penyakit kusta. Dan penulis buku ni juga melalui kajian dia kata Uwais Al-Qarni adalah orang yang pertama dan satu-satunya kat dunia ni adalah yang boleh pulih balik daripada penyakit kusta. Sebab penyakit kusta ni apabila dah kena, dia tak ada ubat yang boleh buatkan pulih balik. Tapi Uwais Al-Qarni dia boleh pulih balik. Macam tu.
Apabila hari kebangkitan tiba dan pengumuman dibuat kepada hamba yang taat, masuklah ke dalam syurga. Ada suara berkata kepada Uwais, berhenti dan jadilah perantara, yakni bagi sesiapa yang tidak dapat masuk akibat tidak taat di dunia. Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Tinggi dan Maha Berkuasa kemudian akan memaafkan seramai mungkin orang yang berdosa, sama banyaknya dengan bilangan bulu yang terdapat pada gerombolan biri-biri yang dimiliki oleh puak Rabi'ah dan Madar, yakni dua puak terbesar di tanah Arab. Maka wahai Umar dan Ali, sekiranya kamu boleh mencarinya, mintalah dia mencari perantara bagi kamu. Mintalah dia menjadi perantara bagi kamu. Nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan kamu. Dalam sebuah hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Umar dan Ali, apabila kamu bertemunya, sampaikanlah salamku, yakni ucapan selamat kepadanya, dan mohonlah doanya untuk orang Islam. Okey. Dia di Sayyidina Umar, Sayyidina Ali ni namanya dah disebut dalam hadis tadi. Dia bertahun-tahun dia mencari. Dia bukan setakat mencari nak jumpa, nak tahu siapa kat orang ni, Uwais Al-Qarni. Dan dia juga ada ni, nak sampaikan jubah Nabi kepada dia. Sebab beberapa hari sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, sahabat bertanya kepada Nabi, siapakah yang patut menerima jubah baginda yang bertuah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar Uwais Al-Qarni yang menerimanya. Jadi Sayyidina Umar, Sayyidina Ali pun pergilah cari Uwais Al-Qarni tadi. Bertahun-tahun akhirnya mereka jumpa kat Kufah. Kat Kufah. Dan apabila jumpa kat Kufah ni, Uwais Al-Qarni, dia orang tak perlu lihat dia pun, dia berjalan, orang tak peduli kat dia pun. Tapi apabila dua sahabat besar ni jumpa dia, jadi orang terkejut, hairan. Jadi Uwais Al-Qarni dia rasa tak selesa dengan keadaan tersebut. Dia pun berhijrah lagi ke tempat lain sampai orang tak boleh nak jumpanya, kecuali orang-orang yang alim-alim je yang boleh jumpa dia. Itu pun sekejap-kejap dia. Sebab dia orang susah nak jumpa dia pun, jadi kubur dia pun ada banyak, ada 7. Jadi sebab orang tahu nama dia, tapi tak tahu betulkah itu Uwais, betulkah ini Uwais Al-Qarni. Jadi kubur dia pun sampai ada 7. Dia kata kat Pakistan ada, kat sinilah dia meninggal. Kat Turki ada, kat sinilah dia meninggal. Kat tanah Arab pun ada, kat sinilah Uwais meninggal. Semua ada versi dia. Bagaimana Uwais meninggal pun ada versi dia juga. Ada kata kat dalam perang, ada kata macam ni. Dan apabila Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali berjumpa dengan Uwais nanti, dia sempatlah mereka meminta Uwais doakan seluruh umat Islam ni diampunkan dosa. Uwais pun dia doakan, tetapi dia sempat doakan separuh je. Mengapa separuhnya? Ada cerita kat buku ni juga. Separuh lagi tu kenapa, sebab apa? Dan Uwais ni dia tak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara fizikal, tapi dia sangat cintakan Nabi. Apabila dengar Nabi patah gigi, dia patahkan gigi dia juga. Waktu Nabi patah gigi waktu perang, dia patahkan gigi dia juga. Sebab apa dia tak pernah jumpa Nabi secara fizikal? Ada 2 sebab. Sebab pertama, boleh baca kat sini. Sebab kedua tu, sebab Uwais ni dia anak yang taat, dan ibunya pula dah uzur, buta. Memang mengharapkan Uwais je. Jadi apabila Uwais ni tadi nak jumpa Nabi, ibu dia tahu Uwais ni seorang anak yang taat dan dia betul-betul cintakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu dia benarkan, dia kata, apabila kamu sampai ke rumah Nabi, cepat-cepatlah balik. Uwais dari Yaman pergi ke Madinah. Lebih kurang 1000 km. Jauh tu. Yaman pergi Madinah. Naik unta ke, naik unta, jalan kaki apa semua. Apabila dia sampai kat rumah Nabi, Nabi Muhammad SAW waktu itu tak ada. Dalam buku ni, dia versi dia cerita Nabi Muhammad ketika itu ada di masjid kat sebelah, berapa langkah aja. Jadi Uwais dia sempat jumpa Sayyidatina Aisyah. Dia tanya, mana Nabi Muhammad SAW? Sayyidatina Aisyah beritahu ada kat ni je, ada kat masjid sebelah. Tapi Uwais tak pergi. Uwais pun sebab dia ingat pesan ibu dia kata,
apabila sampai ke rumah Nabi, baliklah cepat-cepat. Ibu dia tak cakap cari Nabi sampai dapat, tak. Apa yang ibu kata? Jadi dia pun tak pergilah kat masjid tu. Sebab ibunya kata sampai kat rumah Nabi, okey, sampai ke rumah Nabi, lepas tu dia boleh cepat. Itu dia selangat apa dia ibu dia kata, dia turut. Dia betul-betul taat. Sampai macam tu sekali. Dan pada kali kedua dia nak pergi jumpa Nabi tu, waktu tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat, dan apabila tahu, dia sangat sedih dan dia tak pernah pergi ke Madinah lagi. Dia pasal dia kata rasa dia tak nak pijak bumi yang mengandungi jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tak nak piwak bumi Madinah tu lagi. Sampai macam tu sekali. Itulah dia kisah Wa'il Haqqani ni, dan bagaimana dia menjadi makhluk yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan terkenal kat langit. Itu saya baru ni sentuh sedikit bahagian buku ni. Walaupun dia biografi ringkas tentang Wa'il Haqqani ni melalui kajian oleh penulisnya Maulana Uwais Ahmad ni, tapi untuk orang yang bukan belajar dalam bidang agama macam saya, benda tu rasa macam padat. Jadi boleh dapatkannya di link Shopee yang disertakan, diterbitkan oleh Bibliopress. Bibliopress boleh ni, saya sertakan link di atas ke di bawah. Tengok nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.